Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita sambung lagi untuk video siri yang seterusnya, video berkenaan kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alimi wal Muta'allim karangan Al-Imam Ibn Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kitab ini tajuknya Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Tazkirah, peringatan, reminder. Jadi kitab ni pengarang rahimahullah menulis kepada kita sebagai satu peringatan sahaja. Dia nak abang kepada kita, nak beritahu kepada kita, bukan nak ajak ni, tapi nak peringat saja. Sebab mungkin kita pernah terbaca, pernah terdengar, pernah belajar tentang adab-adab, perkara-perkara yang bakal disebutkan dalam kitab ini. Tetapi manusia ni biasalah, dia mempunyai sikap ataupun mempunyai sifat lupa. Jadi kerana sifat lupa itu dia perlu kepada peringatan. Seperti kita juga, kita belajar tentang sabar, tapi bila tiba saat untuk melaksanakan sabar itu kita tak dapat bersabar. Seperti mana juga kita tahu tentang kelebihan kazmul ghaiz, menahan kemarahan, menahan marah. Nak marah ni tapi tahan, nak marah tapi sabar. Tapi bila tiba waktu untuk kita melaksanakan akhlak baik itu, iaitu menahan marah, saat perlu kita untuk membuat ataupun melaksanakan adab tersebut, kita tak dapat menahan kemarahan kita. Sebaliknya kita menghamburkan kemarahan kita, mengamuk, bebai. Jadi gitu keadaannya. Dalam hal adab ni pun sama juga. Banyak perkara kita sudah belajar, kita sudah dengar daripada ibu bapa kita daripada kecil lagi, juga daripada guru-guru kita, tentang perlunya kita beradab baik, sekian-sekian, beradab, bertata susila yang baik, berakhlak yang baik dan sebagainya. Tetapi kurang kita ni mempraktikkan adab yang baik itu pada waktunya yang perlu untuk kita mempraktikkan, melaksanakan adab tersebut. Sama juga kita ni, semua kita tahu bahawa mengumpat itu tak baik, tapi berapa banyaknya umpatan-umpatan yang telah kita keluarkan melalui lidah-lidah kita, kadang-kadang melalui tangan-tangan kita yang menaik di media-media sosial, komen-komen dan sebagainya. Itu juga kita dalam hal gelar menggelar, maki-memaki, kutuk mengutuk dan sebagainya. Jadi perkara tersebut banyak kita, kebanyakan kita insya-Allah dah tahu, tetapi begitulah, kita ni manusia yang sentiasa alpa, memerlukan kepada istighfar, taubat sentiasa, memerlukan kepada ada orang memperingatkan kepada kita. Kadang-kadang kita lupa, sentiasalah, bukan setakat kadang-kadang, banyak waktu kita memang lupa. Jadi begitulah juga penulis rahimahullah menulis kitab ini sebagai peringatan kepada as-sami', orang yang mendengar, wal mutakallim, dan orang yang bercakap. Macam inilah tuan-puan, saudara-saudari yang mendengar ini, para pendengar. As-sami', orang yang mendengar. Saya ni al-mutakallim, orang yang bercakap ni. Jadi orang yang mendengar pun kena ambil perhatian untuk mempraktikkan adab-adab ini, dan orang yang bercakap ni lebih-lebih lagi lah. Jangan kita jadi orang yang hanya cakap pandai tapi melaksanakan ta'ti, ataupun ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Seperti mana kata Allah Subhanahu wa taala, ta'muruna an-nas, apakah patut kamu menyuruh orang buat baik, sedangkan kamu lupa kepada diri kamu sendiri. Suruh orang pandai, ajak orang pandai, kan, suruh yang ni, tapi diri sendiri lupa, cakap pandai. Afala ta'qilun. Allah kata, apa tak mau fikir ke? Macam tu, samalah.
Jadi insya-Allah kita akan cuba untuk baca kitab ini sebagai satu peringatan kepada diri kita sendiri sepanjang menjalani kehidupan ini, agar dapat kita beradab dengan adab yang mulia ini. Adab sebagai seorang yang menuntut ilmu dan juga orang yang berilmu. Kan kita sepanjang hidup kita ni patutnya kita berniat untuk menjadi seorang penuntut ilmu lah, sehingga daripada buayan ke liang lahat, begitu insya-Allah. Ini kitab cetakan yang keempat, cetakan keempat. Muqaddimah tahqiq ini kita tak akan baca lah, kita akan lihat sikit-sikit saja. Pentahqiq ataupun editor lah pada kitab ini, iaitu Syekh Muhammad Mahdi Al-Ajami ini. Dia menyebutkan bahawa dalam cetakan ini dia memperbetulkanlah ada benda-benda yang sikit-sikit yang ada tak kesalahan cetakan dan sebagainya. Okay. Kita baca juga sikit pada muqaddimah beliau pada yang pertama dulu. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kulluh. Jadi dalam bacaan ni saya tak akan terjemah sebiji-sebiji lah, kan? Kita terjemah benda-benda yang secara mafhum, tidaklah terperinci sampai nak mengupas begitu mendalam hal-hal yang tak berkaitan. Kita nak terus fokus kepada apa yang ingin disampaikan oleh pengarang, dan juga akan cuba mengelakkan seboleh-bolehnya komen kepada benda-benda yang tidak berkaitan, melalut, tak mau. Kita akan fokus insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tak masuk kitab lagi ni. Ini muqaddimah oleh pentahqiq kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kulluh. Aflaham ru'un hamida rabbahu ala ni'amih. Berjayalah seseorang yang memuji Tuhannya atas nikmat-nikmat banyak yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada dirinya. Wa a'lana mukhlishan bi tauhidih, dan menyebut dengan terang dan secara ikhlas tentang tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala secara jelas. Maka orang itu berjaya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ba'da hamdillahi ala kulli ma qadahu wa at-tawakhi li bulughi ma fihi ridahu. A'adaka Allahu min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal wal ma'thami wal maghram. Ini pentahqiq kitab ini mendoakan kepada kita, amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kamu, menjauhkan kamu daripada belenggu hutang, wa qahrir rijal, dan dikuasai oleh orang lain, wal ma'thami wal maghram, dan beliau juga mendoakan agar kita diselamatkan daripada dosa dan juga hutang. Wa wasalaka bihabli taqwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghubungkanmu, wahai pembaca, dengan tali taqwanya. Wa amara bil ikhlasi qalbak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhkan hatimu, wahai pembaca, wahai saudara, dengan ikhlas. Ini yang kita sebutkan pada video yang pertama dulu. Ikhlas ni, ikhlas tu penting. Wa khatama laka bil husna. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup amalmu atau menutup kehidupanmu
dengan kebaikan. Kita memohon Allah Subhanahu Wa Taala menutup hayat kita ini, kehidupan kita ini dengan kebaikan. Allah makhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ayyuhan nahimu 'ala al-fadail, wahai orang saudara yang menginginkan segala perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang mulia, fadail. Al-harisu 'ala ma yanfa'uk, sangat haloba, sangat berkehendak kepada perkara-perkara yang bermanfaat bagi dirimu. Ilman anna qimatal insani ma yuhsinu, nilai seseorang itu terletak pada perkara yang dia usahakan, yang dia lakukan secara benar-benar elok, lakukan dengan sepenuh hati. Wa anna syarafal mar'i ilmuh, kemuliaan seorang manusia itu, seseorang itu adalah ilmu dia. Tak ada ilmu, orang itu kal an'am, sama macam binatang ternak, bal hum adall, bahkan lebih teruk lagi. Mulia seseorang itu kerana ilmu dia. Kadang orang itu dia nasab baik tapi ilmu tak ada, malas nak menuntut ilmu, tak peduli dengan ilmu, maka dia tak mulia. Ada orang dia hamba, asalnya hamba, keturunan hamba, tetapi dengan ilmu dapat menempati kedudukan yang mulia. Begitulah lebih kurangnya. Wa anna mir'ata aqlihi adabuh, cermin kepada akal itu adalah adab, adab seseorang. Qala Al-Hasan rahimahullah, telah berkata Al-Hasan Al-Basri, kana ar-rajulu yatlubul ilma, ada orang yang menuntut ilmu, fala yalbathu an yura dhalika fi takhasyu'ihi wa hadihi wa lisanihi wa basarihi wa yadihi. Ada orang yang dia menuntut ilmu, bila dia menuntut ilmu maka tak lama akan kelihatanlah kesan ilmu tu pada diri orang yang menuntut ilmu tu. Dari segi takhasyu'ihi, dari segi khusyuk dia akan nampak lain. Orang yang menuntut ilmu, ikhlas dalam menuntut ilmu, ataupun dia tak ikhlas pun, tetapi akhirnya dengan dia sebab menuntut ilmu tu, dia akan sedar bahawa perlunya untuk ikhlas, maka dia akan jadi ikhlas insya-Allah. Maka orang yang menuntut ilmu ni akan nampak kesan ilmu tu pada diri dia. Dari segi khusyuk dia, dari segi hadihi, dari segi akhlak kehidupan dia, suluk dia, dari segi kehidupan akhlak dia lah, tata susila diri dia kita akan nampak. Walisanihi, nampak pada lidah dia tak akan bercakap lebih kurang, dia akan bercakap berdasarkan berpandukan ilmu dia. Baik itu seorang penuntut ilmu, kita semualah kena sering kali untuk menjaga lidah kita. Wa basarihi, dan juga pandangan dia akan menjaga pandangan dia. Ini susah juga kita pada hari ini. Bila-bila masa pun lah, bukan hari ini saja. Jadi ini semua perkara-perkara yang sukar ni dan memerlukan mujahadah, perjuangan yang berterusan sehingga kita menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yadihi, dan juga pada tangan dia. Nampak kesan ilmu tu. Kalau orang berilmu, dia tak mudah-mudahlah nak ambil, dan dia mengamalkan ilmu dia, dan dia tak mudah-mudahlah untuk ambil hak orang lain dan sebagainya. Ini nampak kesan ilmu. Wa minad dairi 'ala al-alsinah, dia antara perkara yang perkataan-perkataan ataupun ungkapan-ungkapan yang sentiasa diungkapkan oleh manusia, iaitu al-adabu qabla at-talab. Adab dulu sebelum menuntut ilmu. Maksudnya kena belajar adab dulu. Sebab itulah kita bila kecil-kecil ini, masa kita budak-budak lagi, ibu bapa kita mementingkan adab. Kata jangan macam ni, jangan berbohong, menipu semua, kena berakhlak baik. Cara bercakap dengan orang tua macam mana, kena hormat dengan orang tua, berjalan depan orang tua macam mana, jangan duduk belunjuk kaki dan sebagainya. Buku-buku, kitab, buku-buku apa pun kena hormat, jangan letak tak ketahuan hala atas lantai macam tu, lempak-lempak, tak boleh. Kadang-kadang dia orang tua kita ni habaq macam tu saja, tak terangkan pasal apa, kenapa, sebab apa, tak bagi dalil-dalil kan, sebab tak perlu pada waktu itu.
Dia nak membiasakan diri kita sahaja dengan adab-adab yang elok. Nanti bila dah besar, dah belajar, tahulah kita bahawa benda-benda yang mereka sebut pada kita itu, mereka ajak pada kita itu sebenarnya ada dalil dia, ada sandaran dia. Al-adabu qabla at-talab. فإذا وفق العبد إلى أدب العلم فقد استمسك من العلم بالعروة الوثقى. Kata beliau pengarang ini, kata pentahqiq kitab ini, فإذا وفق العبد إلى أدب العلم, apabila seseorang diberi taufik kepada memiliki adab-adab ilmu, faqad istamsaka min al-ilmi bil urwatil wuthqa, maka sesungguhnya dia telah memegang simpulan yang sangat kukuh pada ilmu itu. Wa innana al-yawma la fi hajatin ila ta'allumi minhaj al-ilmi wa tara'iq tahsilihi. Sesungguhnya kita pada hari ini, pada zaman ini, dewasa ini, sangat-sangat perlu untuk, sangat-sangat dalam berhajat untuk mempelajari minhajul ilmi, panduan atau jalan ilmu yang sebenar, wa tara'iqi tahsilihi, dan cara-cara jalan-jalan untuk menghasilkan ilmu. Lima nara min takhabbuti ba'di man yarghabu al-intizama fi silki ahli al-ilmi. Disebabkan kita melihat banyak juga orang yang gemar untuk menuntut ilmu ataupun gemar untuk menisbahkan diri kepada ilmu, tetapi tergelincir jalan kehidupannya. Dia menisbahkan diri kepada ilmu, tetapi kita lihat tidak nampak kesan ilmu kepada diri dia, tidak nampak kesan ilmu kepada lisan dia, tidak nampak kesan ilmu pada akhlak tindakan dia. Itu yang kita tak mahu. Jadi dengan itu kita sebenarnya sangat berhajat untuk mempelajari tentang jalan-jalan bagaimana untuk menghasilkan ilmu, adab-adab ilmu dan sebagainya. وما زال الربانيون مذ كان العلم في صدور الرجال يهدون طلابهم إلى طرائق التحصيل ويحذرونهم آفات الطريق وقواطعه. Sentiasalah orang rabbaniyun, para rabbaniyun, iaitu orang yang mendidik perkara-perkara yang kecil sebelum mendidikkan perkara-perkara yang besar. Mudkan al-ilmu fi sudurir rijal, semenjak daripada zaman dulu ilmu belum masuk dalam kitab lagi, belum ditulis lagi, ilmu masih di dalam dada-dada para ulama. Sentiasalah yahduna tullabahum ila tara'iq at-tahsil, sentiasa memberi panduan kepada para penuntut ilmu, murid-murid mereka, tentang cara-cara untuk mendapatkan ilmu, menghasilkan ilmu. Wa yuhadzirunahum afat at-tariq wa qawati'ahu, dan sentiasa memberi peringatan, memberi amaran kepada para penuntut ilmu tentang afat at-tariq, iaitu gangguan-gangguan dalam menuntut ilmu ni. Gangguan-gangguan iaitu penyakit-penyakit. Dalam kita menuntut ilmu ni banyak penyakit dia, nanti kita akan lihat nanti. Dan juga wa qawati'ah, iaitu perkara-perkara yang boleh memutuskan seseorang daripada untuk mendapat ilmu. InsyaAllah sambungannya kita akan lihat pada siri yang akan datang. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.